Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan melalui live FB, persoalan berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Anda juga boleh dengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Speed Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk petang ini akan menyambung pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Jadi untuk sementara, kitab Safinatun Najah saya tak bacalah, sebab dalam kitab Safinatun Najah tidak didatangkan pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Jadi dalam kitab Safinatun Najah, selepas membicarakan fardu wuduk yang 6 perkara, pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan air. Jadi tidak didatangkan pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Jadi saya fokus terlebih dahulunya kepada perkara-perkara yang disunatkan, dan insya-Allah saya akan susun perkara-perkara yang disunat tu mengikut susunan tertib fardu wuduk. Yang mana pembicaraan minggu lepasnya berhenti di pembicaraan membasuh muka. Kemudian pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan ketika membasuh muka, sunat basuh muka 3 kali. Ini hak pembicaraan sambungan hak minggu lepas. Jadi yang mengikuti Mani FM maklumilah, program Talaki Safinatun Najah ni live dalam FB. Jadi kalau sidang pendengar ketinggalan hak minggu lepas, masih lagi boleh mengikuti melalui Facebook Mani FM. Itu kelebihan apabila Mani FM live dalam radio disertakan juga dengan live dalam FB. Yang mana insya-Allah lah sama-sama jaga istiqamah. Jaga istiqamah pembicaraan Talaki Safinatun Najah ni, sebab saya akan sambung pembicaraan. Jadi kalau satu pembicaraan tidak diikuti, mungkin agak tergantung ataupun mungkin tak berapa nak faham ke macam mana ke. Tapi dalam kita usaha jaga istiqamah, mungkin ada ketika kita memang tak boleh nak mengikuti tergendala, masih lagi boleh ikuti melalui Facebook Manis FM. Jadi saya bicara berkaitan dengan membasuh muka, sunat,
gosok, membasuh muka, basuh daripada atas, turun kepada pipi kanan, pipi kiri serentak sampai ke dagu. Kemudian ketika membasuh muka, kalau jangguk tu tebal, maka disunat selati untuk sampai air ke dalam. Kemudian saya pergi kepada ketika membasuh muka, sunat basuh muka 3 kali. Dia panggil meniga. Mana apa ni? Buat 3 kali. Tetapi meniga ni, buat 3 kali ni bukan bermula daripada membasuh muka. Meniga ni buat 3 kali ni bermula daripada basuh pergelangan tangan. Mula daripada basuh pergelangan tangan. Sunat basuh pergelangan tangan 3 kali. Basuh pergelangan tangan sekali je. Sekali saja. Sekali je. Sudah terhasil pahala basuh pergelangan tangan. Tapi sunat buat 3 kali. Jadi kalau basuh tangan tu 3 kali, dapat pahala sunat basuh tangan, dapat pahala sunat basuh tangan 3 kali. Yang mana basuh kali yang kedua, Allah Ta'ala akan gandakan pahala. Basuh kali yang ketiga, Allah Ta'ala akan gandakan pahala. Basuh tangan sekali, dapat pahala sunat wuduk dah. Basuh kali yang kedua, Allah Ta'ala akan tambah lagi pahala, ganda lagi pahala. Basuh 3 kali, Allah Ta'ala tambah lagi, ganda lagi pahala. Kemudian ketika berkomor-komor dan memasuk air ke dalam hidung, bicara dahulunya, sama juga sunat 3 kali. Buat sekali, berkomor-komor serta memasukkan air ke dalam hidung, dapat dah pahala sunat berkomor-komor dan memasukkan air ke dalam hidung. 3 kali Allah akan gandakan pahala. Sekarang membasuh muka. Basuh muka sekali, rata sekali. Itu fardu wuduk yang kedua. Fardu wuduk yang pertama niat. Fardu wuduk yang kedua membasuh muka sekali. Maknanya sah dah wuduk, basuh muka sekali. Kemudian sunat basuh 3 kali. Basuh kali kedua, Allah Ta'ala akan gandakan pahala. Basuh muka kali 3, Allah Ta'ala akan gandakan pahala. Sunat meniga. Sampailah nanti pergi kepada membasuh kaki. Nanti saya nak fokus dahululah. Meniga ketika membasuh muka. Kemudian insyaAllah lah ketika menyapu kepala, fardu wuduk yang ketiga, yang keempat, ketika menyapu telinga di antara sunat wuduk, sunat 3 kali ataupun hanya sekali saja. Itu nanti insyaAllah saya akan bicarakan. Dia berkaitan dengan sunat 3 kali ni, yang ulama sepakati adalah ketika membasuh. Sunat meniga, sunat 3 kali. Sunat 3 kali ni pada anggota wuduk yang dibasuh. Basuh pegang tangan, berkomor-komor masukkan ke dalam hidung, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, kemudian basuh kaki sampai ke 2 mata kaki. Itu ulama sepakati. Disyariatkan buat 3 kali. Yang ulama berbeza pandangan adalah ketika menyapu kepala. Ketika menyapu kepala, fardu wuduk yang keempat. Ketika menyapu kedua belah telinga, itu sunat wuduk. Dalam mazhab Syafi'i, masih lagi sunat sapu 3 kali. Itu sapu bukan basuh. Sunat sapu 3 kali. Pandangan mazhab yang lain, yang sunat 3 kali adalah anggota yang dibasuh. Anggota yang disapu, kepala dan juga telinga,
tidak disunatkan 3 kali. Mazhab Syafi'i tetap sapu kepala sunat 3 kali. Sapu telinga pun sama, sunat 3 kali. Nanti hak sapu kepala, sapu tu nanti saya akan bicara. Saya nak fokus dahulu membasuh muka 3 kali. Yang mana kalaulah kita membasuh muka, tapi sidang pendengar fahamlah, samalah. Basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, basuh kaki. Kalaulah kita hanya membasuh muka sekali, membasuh tangan sampai siku sekali, terhasil dah fardu wuduk, boleh dah pahala wajib. Tapi kalau berhenti setakat sekali, hukumnya adalah makruh. Tadi kata basuh muka sekali, basuh tangan sampai ke siku sekali, sudah dapat pahala wajib fardu wuduk, membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Alah, terasilah kewajipan. Itu fardu wuduk. Tapi kenapa pula dapat pahala wajib tiba-tiba jadi makruh? Makruh kerana berhenti setakat basuh sekali. Basuh sekali itu boleh pahala wajib. Basuh muka sekali itu boleh pahala wajib. Tapi berhenti setakat sekali saja basuh muka, terus berpindah kepada basuh tangan sampai ke siku. Tidak basuh muka 3 kali. Buat sekadar sekali itu, hukumnya makruh. Basuh sekali itu boleh pahala wajib, sebab itu fardu wuduk. Kemudian basuh muka kali yang kedua. Ia pun basuh muka kali yang kedua. Boleh pahala sunat. Boleh pahala sunat dah basuh muka kali yang kedua. Tiba-tiba berhenti setakat 2. Basuh muka 2 kali, terus berpindah kepada basuh tangan sampai ke siku. Tidak melengkapkan basuh muka 3 kali. 2 kali dia berhenti. Hukumnya masih lagi makruh. Tadi kata basuh muka kali yang kedua boleh pahala sunat. Boleh pahala sunat kerana basuh muka kali yang kedua. Tetapi makruh kerana tidak melengkapkan 3 kali. Nak sempurna wuduknya, basuh muka 3 kali. Tapi memanglah basuh muka 3 kali ini tidak dihukumkan wajib. Sebab Nabi SAW pernah berwuduk. Nabi basuh muka, basuh tangan sampai ke siku. Marratan. Sekali ya. Sekali ya. Basuh muka sekali, basuh tangan sekali. Nabi basuh muka 2 kali, basuh tangan 2 kali, marratain. Nabi buat 2 kali. Nabi buat 2 kali tu nak menceritakan bahawa basuh muka 3 kali tu bukan hukumnya wajib. Tetapi yang Nabi mengekali adalah Nabi berwuduk 3 kali. Nabi berwuduk 3 kali. Kemudian Nabi SAW bersabda, Haza wudu'i wa wudu'il anbiya'i min qabli. 3 kali lah wuduk aku, yakni wuduk aku yang sempurna, dan wuduk Nabi-Nabi yang sebelum daripada aku. Faman zada au naqasa faqad asa'a wa zalama. Sesiapa yang melebihkan atas 3 kali ataupun kurang daripada 3 kali, maka telah jahat dan zalim. Jadi hukumnya adalah makruh. Melebih 3 kali, hukumnya makruh. Tak sampai 3 kali, hukumnya adalah makruh. Melebih 3 kali, hukumnya adalah makruh. Melebih 3 kali ni, hukumnya adalah makruh kalau menggunakan air sendiri.
Kalau berwuduk menggunakan air wakaf masjid, maka melebihkan basuhan 3 kali, hukumnya adalah haram. Kalau berwuduk menggunakan air wakaf masjid, dia basuh melebihi 3 kali, hukumnya bukan makruh, hukumnya adalah haram. Yang makruh ni melebihi 3 kali menggunakan air sendiri. Itu hukumnya makruh. Bukan menggunakan air wakaf masjid. Macam mana kalau kita tengok ada orang yang diuji dengan penyakit waswas? Allah, dia basuh muka tu berapa kali tak tahulah. Dia basuh tangan berapa kali pun tak tahulah. Tak kata haram? Haram lah kalau air masjid. Tapi macam mana orang waswah buat seumpama tu? Kena faham. Waswah adalah datang daripada syaitan. Bila datang daripada syaitan, syaitan ni nak merosokkan anak Adam. Jadi orang waswah ni, walaupun air wakaf masjid yang digunakan untuk berwuduk berkali-kali, tak tahulah beberapa kali, puluh kali pun tak tahu, haram tu, dia tak peduli dah. Sebab apa? Dia sudah sudah lekat dah dengan waswah daripada syaitan. Itu kena berubat. Hak waswah ni sidang pendengar biasa diuji. Ramai orang yang diuji dengan penyakit waswah. Tambahan orang yang belajar, orang yang cermat, orang yang amati, tetapi dia terlebih. Memanglah kita berwuduk ke ataupun amalan-amalan yang lain, memang kita kena amati, kena cermat. Kena amati, kena cermat. Tapi kena amati cermat mengikut tuntutan syarak. Jangan mengikut waswah daripada syaitan. Tapi orang yang cermat amati ni, syaitan pun celoh. 3 kali dah tu. Lagilah. 4 kali, 5 kali, 6 kali, berkali-kali air wakaf masjid. Haram tu. Tapi dah cermat comel, amati comel, tapi kena mengikut garis syarak. Kalau diuji dengan waswah, tu kena kawal diri, kena mujahadah. Kalau sudah lama sangat-sangat, dipanggil ini ayat kitab lah, ayat tu guru. Kalau waswah tu dia panggil waswah yang bertanah. Waswah yang bertanah. Sidang pendengar mungkin tak pernah dengar perkataan ni. Waswah yang bertanah ni, waswah yang sudah kritikal. Waswah yang sudah kritikal. Sebab dia diuji dengan penyakit waswas, dia teruti penyakit waswas sudah dalam masa yang lama. Maka tu lagilah kena mujahadah dan disertakan dengan perubatan. Termasuk perubatan secara moden. Termasuk perubatan secara moden, tu pergi ke hospital. Kena berubat. Sebab waswah ni adalah satu penyakit. Sebab tu kita panggil penyakit waswah. Ada ni, penyakit waswah. Tu kena berubat. Dan sidang pendengar, kalau tengok ahli keluarga kita, anak kita ke, tak kira ada beradik kita ke, ataupun kawan-kawan kita ke, berwuduk dia lama, basuh muka dia lama, basuh tangan sampai siku dia lama, tu kena pegang lalu dah. Kena winasat lalu dah. Yang wajib sekali, kemudian sunat buat 3 kali. Melebihkan 3 kali air sendiri, hukumnya makruh. Melebihkan 3 kali air wakaf, hukumnya haram. Tu dulu, peringat lalu dah. Kalau air wakaf masjid, melebihkan 3 kali, hukumnya adalah haram. Ni kena peringatan, kena nasihat molek.
Jangan kita biarkan. Sebab boleh jadi tadilah, ketika tu memang agak sukar. Tapi insyaAllah lah, penyakit ni ada obat dia. Kemudian dia ketika berwuduk ni, rata air ketika berwuduk, basuh muka contohnya, rata air tu bukan syarat untuk yakin. Yakin rata air ketika membasuh muka. Yakin rata air ketika membasuh tangan sampai ke siku. Dah. Basuh muka ni, syarat suruh kita basuh muka sampai ke zon di hati. Kuat jangkaan di hati, sudah rata. Stop. Zon saja. Pandai ni. Rata air ketika berwuduk. Rata air ketika berwuduk. Rata air ketika mandi wajib. Rata air ketika berwuduk. Rata air ketika mandi wajib. Ini saya tambah dengan mandi wajib. Rata air tu syarat suruh rata tu sampai tahap yakin. Tidak. Bukan sampai tahap yakin. Zon di hati, berat di hati, rata dah basuh muka tu, memada. Rata dah basuh tangan sampai ke siku tu, memada. Rata dah air ketika mana wajib, dah kita pun gosok lagi, tak rata apa lagi. Yakin ke tidak? Oh, nak yakin, kena pakai spotlight, kena suluh tiap-tiap inci muka kitanya, tiap-tiap inci tangan kitanya. Dah. Zan saja. Kena faham duduk situ. Zon rata dah muka sekali, berarti yang kedua, yang ketiga. Sudah. Stop. 3 kali. Rata air dengan zon, bukan dengan yakin. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sidang pendengar, nak panggil 3 kali ni, nak panggil 3 kali. Saya akan bicara satu-satu lah. Saya akan perinci. Saya akan bicara satu-satu. Nak panggil sekali ni sedang pendengar, hok rata tu lah. Hok rata kali pertama. Rata kali pertama, itu dibilang sekali. Gini contoh. Yelah nak dapat nombor 3, mesti ada nombor 1, nombor 2. Kita 3 kali dah lah. 3 kali. Tiba-tiba terperasanglah kitanya di pipi kita tu ada perkara yang menghalang rata air. Nak contoh apa kalau di pipi? Kalau di tangan ni boleh buat contoh sisi ikan. Contohnya getah. Plastising di tangan contohnya. Kalau di muka, sisi ikan. Dia buat kerja ikan dapur, sisi ikan tu lekat di pipi. Payah nak contoh kalau muka. Kalau tangan ada sisi ikan, rasanya mudah sikit. Jadi dia basuh muka 3 kali, kemudian sedarlah di muka ada benda yang menyebabkan air tak rata. Tak apalah kalau kata sisi ikan pun, cuma pelik sikit lah. Sisi ikan sampai ke ada di pipi tu agak pelik sikit contoh tu. Tapi dia basuh muka tadi 3 kali dah pada kiraan bilangan dia. Pada kiraan bilangan dia. Tiba-tiba di muka ada sisi ikan. Bukan kata 3 kali sidang pendengar. Sekali basuhan muka yang wajib pun tak ada laginya. Bukan 2 hak sunat, bukan 3 hak sunat. Ni ada komen ni, sisi ikan yang halus. Mungkin lah. Ni komen ni muslimat kita lah ni. Sisi ikan yang halus di pipi. Jadi buang sisi ikan tu. Kita basuh muka 3 kali dah. Nak ambil nombor 3 mana? Nak ambil nombor 3 mana? Nombor 2 pun tak ada. Nombor 2, nombor 1 pun tak ada laginya.
Hak wajib basuh muka sekali pun tak dapat lagi. Nak dapat nombor 2, 3 macam mana? Buang sisi ikan yang halus di pipi tu, barulah dapat sekali. Basuh di air di tempat sisi ikan tu, baru dapat sekali. Barulah ulang balik basuh muka kedua, pahala sunat. Ulang balik basuh muka ketiga, pahala sunat. Nak dapat sekali, rata beres sekali. Yang kedua, yang ketiga. Kemudian ada persoalan di sini ni hak berkaitan dengan make up yang tak cuci bersih di muka. Dia make up di muka ni, minta maklum sidang pendengar, saya pun tak pastilah make up ni. Make up tu jenis yang macam mana orang perempuan pakai tu. Hak make up hak orang tua ke, make up hak orang moden ke. Mungkin ada hak make up orang tua, mungkin ada hak make up orang muda. Dia make up ni macam-macam. Dia gini je sidang pendengar. Ada tak make up? Tak apalah, kita berhenti 3 kali. Nak boleh ada dalam FB ni hak make up. Hak make up ni pula memang kita kata kau benda yang semasa lah. Benda yang semasa. Jadi make up ni, ada tak make up yang menyebabkan jadi ada zat, ada ain, ada zat di anggota wuduk. Pada ain, pada zat. Ain zat ni, zat. Ni orang kata make up di bulu mata, maskara. Oh, minta maaf lah ni. Ada make up kalis air. Kalis air maksudnya apa? Air tak lekat. Ni foundation tebal, kalis air. Allah ni, saya tak study ni make up ni. Kalis air masuk apa dia gini? Saya tak kira kalis ke tak kalis air, nanti dulu. Tak usah tambah banyak kan ni. Pening pula saya nak baca dalam FB ni make up pula ni. Air tak lekat. Air tak lekat lain. Tidak rata air lain. Air tak lekat. Dia berwuduk ni tak syarat lekat air. Ni. Saya cerita secara lebih umum. Hak meniga tu nampak raya kena berhenti sekejap. Tak sempat juga untuk minggu ni basuh 3 kali tu. Tak apalah. Bukan make up ni, sama je. Dia ada 2. Satunya dia ada ain, dia ada zat. Kalau contohlah ain ni, contoh ain, contoh zat ni, macam kata apa? Macam lilin. Lilin tak ada lah kena dia orang. Gitulah, dia ada ain, dia ada zat. Ataupun contohnya orang panggil apa? Dia orang panggil cat kuku. Tu dia ada zat. Tu wajib dihilangkan. Sebab dia ada zat. Dengan bahawa apa ada zat ni? Dengan bahawa kita kikih, dia khupi. Mana dia kita kikih, keluar ain, keluar jiring, keluar sesuatu, kita kikih. Umpama kalau contoh gak cat kuku lah, itu memang ada ain, ada zat. Dia bukan asar pada ni. Asar tu ada cat rumah kena di muka. Cat rumah memang dia ada ain, dia ada zat. Sebab cat rumah tu apabila dia lama dia akan khuping, dia akan jadi lokoh, dia akan jadi keluar cat dia tu. Itu dia ada ain, dia panggil. Dia ada ain. Satu lagi dia panggil ada asar. Asar ni kesan warna saja. Dia tidak ada ain. Mana asar kesan warna, contohnya warna inai. Warna inai. Warna inai, inai tu hok dibubuh apa di jari tu, daun inai tu, tu tak boleh. Sekarang ni daun inai tak ada dah. Bangun pagi esok, daun inai tu tak ada dah. Yang tinggal di kuku, dia pun asar kesan warna tu tak apa. Sama juga dengan warna dakwat.
di tangan kita tu adalah dakwah peng. Itu semua ada asar, kesan, warna saja. Kalau kita kikih pun tak akan keluar warna dakwah. Dia berbeza dengan cat rumah. Beza dengan cat rumah. Beza dengan cat kuku. Ada ni. Hak tu dia menghalang air rata anggota wudu wajib dihilangkan. Lepas tu hak masalah make up tu dia ada dok sampai ke ada di muka tu sampai ke kuping dia punya tak ada rasanya. Hak berkait dengan make up tu boleh merubahkan warna air. Mana ni? Make up tu boleh merubah warna air. Tu tambah pula soalan tu. Warna lipstick ikut darah macam mana? Warna lipstick tak hilang. Allah. Saya tanya banyak-banyak lah. Gini, saya sebut umum je. Saya sebut umum. Gini. Dia, satunya, tidak adalah makeup yang menyebabkan di kulit tu ada setengah inci. Dia punya ain dia. Tak ada lah. Tapi macam mana makeup tu dia boleh menyebabkan berubah air. Berubah air itu persoalan lain. Berubah air itu persoalan lain. Mana kalau di muka kita ada bedak biasa. Di muka kita dia punya peluh ni, maknanya di muka kita capur dengan peluh, capur macam-macam di muka kita habuk. Berubah warna air. Dengan makeup kita, dengan peluh kita, dengan habuk di muka kita. Berubah air sidang pendengar. Kalau tidak berubah yang banyak, air wuduk di muka kita contohnya, masih lagi kekal air mutlak. Walaupun ada berubah sedikit dengan warna bedak, dengan warna makeup. Berubah sikit. Berubah sampai ke warna macam air milu. Wallahualam lah. Berubah air di muka kerana bekas makeup sampai ke macam air kopi. Ke macam air teh. Wallahualam lah. Tak ada gitu. Berubah sedikit. Air kekal mutlak. Gitu je. Yang pastikan jangan ada ain zat makeup tu. Tu je. Ain macam saya sebut tadi lah. Contohnya, cat kuku, cat rumah. Gitu. Kalau setakat bedok. Tapi kalau dia pakai bedok sejuk, hok penuh satu muka tu, kalau basuh kali pertama tu sekali ngewuduk lalu dah, tu air berubah banyak tu. Kalau, yelah bedok hok putih muka tu. Kalau terserempak tengah malam tu, terkejut ingat ke hantu tu. Hok tu berubah lah air tau. Kalau setakat bedak biasa, itu tidak merubahkan sifat air. Berubah, air akan berubah. Bila di pipi, di muka tu ada makeup, ada bedak, pasti berubah. Memang berubah. Persoalan sekarang, berubah banyak ke berubah sikit? Berubah sikit, air wuduk di muka, kekal air mutlak. Tak ada masalah. Berubah banyak, barulah dipanggil air mutaghayyir, bukan air mutlak. Tapi berubah banyak ni rasanya dok lah. Kemudian yang timbul persoalan tadinya berkaitan dengan dia kata air tak lekat. Air tak lekat. Jadi sidang pendengar berkaitan dengan air lekat ke tak lekat. Dia ketika berwuduk tak wajib lekat air. Lepas tu ada sini sebut cuci makeup dulu sebelum berwuduk. Nak cuci, cucilah. Sekarang ni kalau dia berwuduk sekali dengan ada makeup, dia ni dia terus berwuduk, maknanya makeup pun makeup biasa je lah. Ada bedak-bedak di muka dia. Dia tak cuci dulu, dia terus kepada basuh muka wuduk. Tidak ada masalah. Ada ni. Kalau kita saya biasa basuh muka suku dulu sebab makeup saya tu di pipi setengah inci ada. Tu kamu nak buat, kamu buatlah. Tapi syarat tidak mewajibkan seumpama tu. Ada ni. Nak cuci makeup dulu, nak mandi dulu sebuduk, itu atas masing-masing. Sekarang ni saya fokus kepada kalau diterus kepada basuh muka wuduk, di muka dia ada bedak. Memang ada bedak.
Bubuh air memang bubuh air. Faham tak situ? Bubuh banyak ke bubuh sedikit? Bubuh sedikit kekal air mutlak. Sah wudu. Kemudian di muka tu ada bekas kesan-kesan makeup macam mana air jadi tak lekat. Sidang pendengar, jangan ada ain, jangan ada zat jirim sesuatu. Air tak lekat tidak ada masalah. Jadi kita pun masa tak lama ni. Tak sempat juga nak menghabiskan bicara. So nak meniga ketika membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, sampai ke membasuh kaki. Kena ulang balik minggu hadapan lah kalau tak sempat. Masa dia cukup cepat. Sekejap je ni. 6.37 dah ni. Itu kalis air dengan lekat air tu maksud berbeza. Kalis air ni mana apa tok kena air. Tu kalis air tok kena air. Makeup dia tu umpama tak tahulah, tak ada orang kali lah. Makna kalau ada makeup di pipi tu, kalau kena apa di pipi, lekat di makeup tu je, tak kena kulit dia. Gitu orang kali. Gini, saya contoh mudah gini je. Ni anggota wuduk ada minyak. Nanti dulu. Sekarang ni berapalah oleh tanya bab minyak, segi pada bab minyak. Adakah minyak itu menghalang air sampai ke kulit? Dia masalah minyak bukan menghalang air sampai ke kulit, tapi kalau minyak tu boleh merobohkan sifat air. Minyak tidak menghalang air sampai ke kulit, tapi minyak boleh merubah sifat air. Kalau kita nak cerita minyak, kita kena pergi kepada tangan. Basuh tangan sampai ke siku. Timbuhan minyak. Kalau minyak di tangan tu banyak, macam pomeng yang baiki apa-apa, memang minyak tu kena basuh dulu. Dia tak boleh basuh minyak sekali ngebasuh basuh wuduk, tak boleh. Sebab minyak tu banyak, dia akan merubah sifat air. Maka air tu bukan lagi air mutlak. Dia merubah sifat air. Dia pun basuh minyak dia dengan sabun, dengan sabun lah, dengan macam mana sabun. Saya tengok kadang-kadang pomeng tu dia nak berwuduk, saya tengok dia basuh dengan sabun debu. Saya biasa tengok. Bukan sabun biasalah. Sabun debu ni mungkin dia tajam sedikit barangkali. Sebab saya tengok hok pomeng-pomeng, hok baiki kereta ni, dia sampai masih nak solat, dia basuh dengan sabun debu. Dia basuh dengan sabun debu. Dia basuh dengan sabun debu, habis. Habis dia punya ain jiring minyak. Tetapi kesan minyak di tangan menyebabkan air tak lekat. Dia basuh tangan tu macam air tu meratai tangan. Tapi air tu macam tak lekat di tangan kerana ada kesan minyak. Tak syarat lekat air pada anggota wuduk. Tak syarat lekat air pada anggota wuduk. Anda faham situ dulu. Jadi samalah persoalan minyak, samalah persoalan makeup. Sama je. Yang pertama, jangan ada ain jirim yang menghalang rata air. Ini kalis air. Yang kedua, jangan merubahkan sifat air. Berubah yang banyak. Kalau makeup tu bukan makeup lah, macam bedok sejuk satu muka sebelah malam bangun pagi tu, tu dia boleh merubahkan sifat air. Kalau minyak yang pomeng di tangan tu memang dia merubahkan sifat air. Tu kena basuh dulu. Faham tak ni? Dia merubahkan sifat air. Adapun kalau di muka makeup dia bedak sedikit saja, dia merubah sifat air, tapi sedikit saja, air kekal mutlak. Air kekal mutlak. Faham tak ni? Kalau di tangan tu dia ada gosok minyak, dia lengoh ke, dia sakit orat ke, dia gosok. Di tangan dia masih lagi ada kesan. Ada minyak tu ada di tangan dia. Jadi ketika dia basuh tangan tu, berubah dah air dengan minyak tu. Berubah air. Tapi berubah sikit, air kekal, air mutlak. Tapi daripada kesan bedok, kesan minyak, tiba-tiba air tak lekat.
Di tempat kesam bedok, kesam makeup, di tempat kesam minyak menyebabkan air tak lekat. Tak kira lah ketika basuh muka ke, basuh tangan sampai ke siku, tak kira lah. Air tak lekat. Itu tidak ada masalah. Air tak lekat tidak ada masalah. Jadi kena faham yang pertama, jangan ada ain jirim yang menghalang air. Yang kedua, jangan ada sesuatu yang merubah sifat air, merubah yang banyak. Maka air itu bukan air mutlak, tidak boleh mengangkat hadas kecil. Kalau sesuatu dia anggota wuduk yang merubahkan sifat air sedikit sahaja, air itu tetap air mutlak, sah kita berwuduk mengangkat hadas kecil. Kesan makeup, kesan minyak menyebabkan air tak lekat, itu tidak ada masalah. Situ ada tanya, apa beza tidak lekat dan menghalang? Menghalang ni air tidak kena pada anggota wuduk. Tidak lekat ni, menghalang ni contohnya cat kuku. Atau menghalang. Yang tak lekat air ni umpama di tangan kita ada kesan minyak. Minyak kita basuh dah, tapi kesan minyak menyebabkan air tak lekat. Dia lalu di tangan kita, dia terus je turun. Tak lekat dan gitu maksud tak lekat. Menghalang, air tak kena di anggota wuduk. Tak lekat, air kena anggota wuduk, tapi air tak lekat. Dia gitu. Lain antara sesuatu yang menghalang, sesuatu yang merubahkan sifat air dan menyebabkan air tidak lekat. Tak syarat air lekat di anggota wuduk. Ni saya pun sambil-sambil tengok jam laju-laju ni. Jadi saya balik semula lah. Sebelum nak insya-Allah sambung di minggu hadapan, hak meniga ni lah. Hak meniga. Sunat berwuduk 3 kali, sama ada anggota yang dibasuh dalam mazhab Syafi'i, termasuk anggota yang disapu, kepala dan 2 telinga. Sunat meniga. Basuh kali kedua, Allah Ta'ala gandakan pahala. Basuh yang ketiga, Allah Ta'ala akan gandakan pahala. Tak sampai 3 kali ataupun melebihi 3 kali, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Tak ada tanya lagi. Sisi ikan yang menghalang air dimaaf tak ustaz? Menghalang air tidak dimaafkan lah. Menghalang air. Sebab antara syarat untuk sah berwuduk, tiada sesuatu yang menghalang air di anggota wuduk. Untuk sah mandi wajib, tidak ada sesuatu yang menghalang air pada anggota mandi wajib satu tubuh. Sesuatu yang menghalang air, maka tu tidak dimaafkan sebab syarat sah. Berwuduk, mandi wajib, tidak ada sesuatu yang menghalang air. Ini contohnya umpama sisi ikan atau menghalang air. Jadi, kurang 3 kali, melebihi 3 kali, hukumnya adalah makruh. Jadi insya-Allah lah untuk persoalan berwuduk 3 kali ni, saya akan ulang balik, kemudian saya akan sambung baliklah minggu hadapan. Pembicaraan berkaitan dengan ketika berwuduk, sunnah Nabi SAW, Nabi sentiasa berwuduk, Nabi basuh 3 kali. Sekali, kalau fardu wuduk, tertunai kewajipan, basuh muka, basuh sampai ke siku, basuh kaki. Sekali, tertunai kewajipan. 3 kali, hukumnya adalah sunat. Sapu kepala, sapu telinga, insyaAllah nanti saya akan bicaralah. Sapu sekali, hukumnya wajib. Sapu 3 kali, hukumnya sunat di dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi sama-samalah. Maka kita ni tergantung. Capu dengan tengok dalam soalan FB apa semua. Jadi persoalan kita ni agak cukar-cemakin sikit lah. Meniga ke mana masalah makeup, masalah minyak, dia jadi macam bolok sikit lah orang panggil. Tak apalah, InsyaAllah minggu hadapan saya akan ulang balik berkaitan dengan dan antara perkara disunat ketika berwuduk untuk dapat kesempatan berwuduk adalah membasuh dan menyapu 3 kali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.